sebetulnya diet ni dia kaedah menyusun makanan. Yang betul. Kaedah menyusun makanan mengikut kepada individu tu punya apa nama, body goal, apa yang dia nak capai, sebab tak semua orang nak losing weight, ada orang nak gaining weight. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-39. Alhamdulillah, minggu ni kita nak bawakan, saya lah nak bawakan kepada korang semua seorang tetamu yang bukan calang-calang. Sebab apa, kejap lagi saya akan ceritalah dekat korang kenapa. Dan dalam keadaan PKP yang penuh dengan kestresan dan banyak keadaan lagi lah kan, sepanjang PKP ni yang kita tahulah, kalau kita follow dekat media sosial banyaklah perkara yang orang pun rasa macam stres je. Dan hari ni saya nak buat satu tajuk, insyaAllah untuk mengurangkan stres-stres korang di rumah lah, insyaAllah kan. Tapi before that, saya nak kenalkan korang dengan tetamu yang saya bawa hari ni, iaitu Sam. Jemput Sam untuk kenalkan diri. Ya, Assalamualaikum, hai semua. Salam sejahtera, salam satu pikiran. Saya Sam Abdul Rahman lah. So saya, background saya fisioterapi, tapi banyak dikenali saya sebagai coach lah. Diet tak apa stres, diet bawa otak. Itu saya punya tagline kalau follow saya. Itu cerita dia. Baik, silakan. Okay, tadi kata apa? Diet tanpa stres dengan diet apa tadi lagi satu? Diet tanpa stres dan diet bawa otak. Sebab kadang bila kita makan ni, kita tak bawa otak. Kita tak bawa ilmu. Maksud tak bawa ilmu lah. So kita dah makan, terutamanya orang diet kan. So diet, bila kata diet kecundang. Sebab apa kecundang? Sebab mak bawa gulai ikan patin dan sebagainya. Jadi masalah kita ni bukan tak boleh makan. Boleh makan, tapi kena upgrade dengan ilmu lah. Cerita dia. Okay, so Sam mungkin boleh ceritakan sikit macam mana boleh Sam bawa this two tagline sampai sekarang. Dah berapa tahun tu Sam bawa? Tagline ni baru mungkin 4 tahun lah. Tapi untuk menolong kawan-kawan yang mana dalam jernih fitness, kebanyakannya jernih untuk losing weight, kebanyakannya macam tu untuk losing weight daripada tahun 2013. Tagline ni 4 tahun, 2018. 2000 lebih kurang lah, 18, 2017. Sebab bila kata diet ni, dia perjalanan panjang. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Dah kalau kita tu badan mungkin besar kan, besar bertahun-tahun, kan kita boleh buang dalam masa 1 malam. So jadinya bila kita bila kata perjalanan fitness ni, dia ambil masa. Masalahnya kita ni nak buat diet 30 hari daripada badan macam ni, terus nak jadi macam sekecil tiang TND, kurus. Itu masalah ceritanya. Jadi bila buat diet macam gini, so kemungkinan untuk kita kecederaan sangat tinggi, yang pertama. Yang kedua, untuk rebound, untuk tak jadi balik. Disebabkan oleh stres sendiri, diet tolak air manis sangat, tolak makan nasi, tanpa dia mengenal yang perkara paling penting adalah dia tengok pada lifestyle dia. So jadi supaya saya tengok banyak orang diet, banyak yang stres kan, tolak ni, akhirnya tak ke mana. Sebulan 2 bulan semangat, lepas tu semangat tu hilang. Sedangkan semangat tu sepatutnya diikat dengan jadual. Semangat takkan datang sentiasa. Saya percayalah Sam sendiri mestilah pernah, memang biasa coach orang-orang untuk monitor lah orang-orang yang nak buat diet ni kan. Biasanya apa masalah yang menyebabkan orang selalu stres lah Sam, dan orang tak berjaya? Dan macam mana Sam follow lah, mungkin boleh bagi tips sikit kot macam mana nak diet tanpa stres ni Sam. Okay, so kenapa kita nak diet? Soalan pertama, kenapa kita nak diet? Setuju sangat. Hidayah, katanya nak dapat hidayah. Tengok bila start PKP, badan seperti dipam-pam. So bila badan dah seperti dipam-pam, bila dia bangun tidur, dia rasa macam kenapa aku punya badan macam donat ni, macam belon ni. Masalah dia utama dia. Jadi dia ada sifat emosional dekat situ. So bila ada sifat emosional, baru dia terfikir, aku kena buat sesuatu ni. So dia jump lah kepada diet. Jump lah ke arah diet lah. Tapi masalahnya bila dah melibatkan emosional, dicampur dengan kawan-kawan yang membakar. Sikit-sikit kawan yang dia ada kenalan mungkin, daripada gemuk, daripada kurus, upload gambar dekat Facebook lah, dekat media sosial lain. So dia terbakar dekat situ. So bila dia terbakar, dia cuba untuk buat satu diet yang nak macam dia dalam keadaan yang 1 malam, cepat. Jadinya bila dia tak faham the concept of diet tu, dia kena buat apa dulu, apa first step, apa kena buat. Dia hanya langkah tanpa ada ilmu, so dia akan stres balik dekat situ. Hari paling pertama tiba-tiba tak makan nasi. Dia hidup 40 tahun makan nasi, tiba-tiba umur 41 tahun terus cut semua. Banyak sebab. Antara sebab yang utama lah yang saya tengok, kebanyakannya rigid. Dia rigid sangat. Dia hidup dalam tapuai dia. Biasa orang diet kalau kita tengok, kita panggil satu kaedah dipanggil
prep ataupun meal preparation lah. Makanan tu dalam satu tupperware tu ada nasi, ada kentang, ada ikan sebagainya. Ya, bagus. Saya sangat-sangat suka macam tu. Sebento Tapi punya tak semua style lah. orang mampu macam tu sebenarnya. Tak semua mampu Betul. macam tu. Sekarang ni COVID pun sebenarnya susah kita nak kawal makanan daripada rumah. Dulu kalau kita rasa kalau kita ada masa bersosial di kedai mamak dan sebagainya, takkan kita nak bawa tupperware lepak dengan kawan. Alright? So jadinya diet tu stress balik kalau kita tak boleh bersosial. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tak mula diet ni disebabkan oleh dia rasa bila dia ke diet, dia kena cut makan. Dia kena cut benda dia suka. Sedangkan tak macam itu. Dia boleh memasukkan apa yang dia suka. Kalau coklat-coklat lah. Kalau Kentucky Fried Chicken, masukkan seminggu 2 kali. Masuk, kena masuk. Kena ada jadual. Masalah kita ni tak masuk. Bila tak masuk, itu yang kita dibahagi-bahagikan. Oh, ada hari diet, ada hari tak diet. Sedangkan diet tu sendiri adalah menyusun atur makanan. Alright? Kita tak kisah nak masuk KFC ni apa, kita balancekan balik. Mungkin KFC, katakan kita bagi ayam, lepas tu kita pilih sayur sikit, kita buang kulit sikit. So, boleh tak bagi KFC? Jawapannya yes, boleh. Jadinya, stres kebanyakannya saya tengok rigid. Tolak gula terus, tolak air manis terus, boleh, tak ada masalah. Tapi perkara paling penting dalam journey losing weight, pembuangan lemak adalah yang pertama, calorie deficit, pengurangan makan daripada DCR, ada satu jumlah, dia kiraan dia lah. Nak pakai formula apa, saya dah beribu kali cakap dekat di media sosial yang lain, kita akan pakai formula Mifflin ataupun Harris Benedict. Formula yang kita boleh Google saja. Daripada situ kita masukkan umur, berat, tinggi, jantina. Jadi kat situ kita dah tahu, aku makan banyak ni, kalau makan lebih daripada DCR, gain weight. So how to lose weight? Makan kurang daripada DCR, daily calorie requirement. Okay, tak apa, itu Google nantilah. Tapi nak katanya ilmu tu kena wujud dulu. So kalau tak wujud, itu yang istilahnya diet stress, buang nasi, sebab dia tak faham konsep dari awal. Saya pernah lah waktu zaman-zaman saya you kan, kita duduk dengan kawan-kawan kan. So adalah, of course lah ada kawan-kawan yang dia nak diet kan, dan dia punya stres tu kadang-kadang kita rasa kan orang yang buat diet, orang yang tengah dalam program diet tu yang akan stres, tapi stres tu akan berjangkit tau dengan satu rumah. Bermula dengan dia sebab orang lain jadi macam Bob, tau tak? Dia buat orang lain rasa bersalah sebab makan, seolah-olah orang lain makan benda yang tak sihat kan. Tapi it's menarik bila dengar Sam kata, okay je nak makan KFC tapi macam mana you balance kan. So tu satu benda lah, mungkin Sam boleh share tentang benda tu, boleh bagilah lebih terperinci macam mana kalau you nak balancekan macam ni, apa yang you patut tambah macam tu, supaya taklah orang rasa kita terus kena cut benda tu, tapi kita suka je benda tu kan Sam kan? Macam ni Sam? Sebab kita tahu bila diet stress ni dia datang punca daripada otak kita. So otak kita, dia ada fungsi otak kan. Fungsi otak kalau dalam badan perempuan dalam keadaan period, lelaki kena marah dengan bos, dah lah bos tak handsome, kita kena marah pula tu, kerja belakang pula tu, so dia akan stres. So bila stres, apa otak buat? Apa otak akan buat? Apa role otak? Otak cakap, okay sekarang ni dia akan arahkan kita untuk ambil makanan yang manis dan berlemak. Ini benda yang dangerous, semua orang sama. Saya pun sendiri, semua orang sama. So bila dalam fasa macam ni, tak kisahlah dalam keadaan stres tak semesti dalam keadaan period, tak semesti dalam keadaan kena marah. Kalau tak cukup tidur sekali pun dia mempengaruhi bila makanan pada keesokan harinya. Alright, so dekat situ dah sangkut dah. So, jadi macam mana kita nak hack kita punya pemikiran kita, sebab tu kita kena belajar memasukkan menu yang kita suka, tengok balik cara kita tidur, sebab apa kita tak boleh tidur. Benda ni dia broad lah, dalam fitness dia sangat-sangat broad lah. So, jadi nak tackle dekat mana? Tackle dekat stress punca dia lah. Tengok punca dia. Mungkin kalau tak boleh tackle semua, tackle sebahagian. Mungkin betulkan dekat pola pemakanan dia. Kena masukkan menu yang dia suka. Contoh dia ni breakfast pagi makan nasi lemak. Tiba-tiba esok nak makan oats. Oats ni bukan makanan kita, bukan menu Malaysia. Tiba-tiba nak pergi oats, nak pergi tiba-tiba rajin cari strawberry. Tak apa-apa lah kan kita tengok kat situ. Jadi stress balik. Sedangkan diet tak macam tu. Banyak the latest research banyak mengatakan nasi lemak antara menu sihat dah masuk dah dalam world punya menu sihat, nasi kerabu menu sihat. Tapi macam mana cara kita nak makan? Jadi sekarang ni choice kita kat mana? Kita kena tambahkan melalui satu senaman, yang kedua adalah physical activity lah, sebab tu orang banyakkan berjalan. Yang kedua tambahkan melalui senaman. Senaman ni benda yang berstruktur lah. So jadi kalau nak makan sedap dan tak nak ke laut dan tak nak stres, kena makan macam biasa tapi ada sedikit senaman di hujung tu. Senaman ni tak semestinya kena kurus, nak losing weight. Kalau tak habis, kalau dah tiba-tiba dah kurus macam yang TNB dah kurus, takkan tak nak jaga diet, takkan tak nak senam kan. Konsep tu pun dah salah. Jadi senaman ni untuk semua kena teruskan. Jadi kena memasukkan dalam menu kesukaan kita. Ada orang memang dia tak boleh berpisah dengan
dengan me. So it's okay, teruskan. Ada masalah, tak perlu nak ubah semua. Yang penting dia belajar, okay, kalau banyak ni macam mana kalori dia. Mungkin peringkat permulaan 1 ke 3 bulan dia kena belajar menimbang sikit-sikit. Kalau tak nak belajar menimbang, tak ada masa, download apps. Application contoh macam apa? Macam MyFitnessPal, Healthify Me, Lose It, Nutri Diet. Banyak So kan. mungkin boleh slow-slow perlahan-lahan lah. Kalau kita tak belajar, kalau kita tak isi masa kita untuk belajar ni, kita akan itulah yang Netflix berjam-jam tu, tak settle. Kalau orang dulu boleh apa pergi bendang kan, macam Sam kata kan, tapi sekarang ni kita pergi tukar dengan Netflix sebab tak terbakar-bakar, kau buat lah macam mana pun kan. Lepas tu kau ingat kau boleh bakar kau punya kalori tu dengan cara yalah kurangkan makan dan terus cut benda yang kita rasa benda tu yang akan menjadikan kita berat lah, tapi sebenarnya ada banyak lagi kena tengok lah. Dan secara tak langsung kan, Sam ni dah tunjukkan bila diet tanpa stres ni kita bukan cakap tentang makanan je, tapi kita cakap tentang seluruh ekosistem kesihatan lah kita kan, tentang yelah makan, tentang your lifestyle lah, lifestyle pasal tidur macam mana you manage you punya exercise dan macam-macam lagi lah. Kadang-kadang bila kita cakap macam tu je, kita rasa literally stress tu stress je lah. Tapi mungkin Sam boleh ceritakan sikit kepada Han dan seluruh audience yang tengok Hacks hari ni, contoh-contoh yang real, macam mana stres tu kalau dia tak terjaga, apa contoh yang macam stres yang mungkin di luar jangkaan yang orang tak terfikir pun akan jadi sampai macam tu teruk dia. Bila tak dijaga dengan baik diet tanpa stresnya. Ada tak yang macam over sikit ke cerita kan? Yang pertama dia akan lead pada depression lah. Dia akan lead pada depression. Itu possible rasa possible. Sebab kita tak dapat cara. Contoh kita diet sebab expectation kita terlalu tinggi. Disebabkan oleh ilmu kita terlalu rendah. So kita expect kita nak buang sehari 10 kilogram. Sebulan 10 kilogram. Sedangkan lemak terbakar satu hari pun 30 ke 60 gram sahaja. Dan perubahan yang banyak berlaku setiap hari adalah disebabkan oleh air je. 1 ke 2 kilo perubahan tu adalah perubahan yang biasa. Water fluctuation tu benda biasa. Sebab tu dalam jenis fitness kita kena ada range 3 bulan. 3 bulan, lepas tu kita akan buat diet refit 3 hari, lepas tu mula balik 3 bulan. Kalau nak buat calorie deficit. Sebab tu kita dengan jadual, kita tahu okay, daripada mana sampai bila. Takkan selama-lamanya kita nak cut makan calorie deficit. So jadi apa yang kalau kita tak manage dietnya dengan betul, dia akan menyebabkan depression. So apa jadi bila depression? Itu yang kita faham bila orang depressed dia akan buat apa? Dia akan buat apa saja. Apa contoh buat apa saja tu? Dia akan pergi mungkin dia akan pergi pembuangan liposuction kan. So dia buat pembedahan, dia buang dia buang the layer of lemak tu kan. Lemak. Sebab nak juga dapat apa minyak kan. Yes. Dia akan ambil pil kurus. Di mana pil kurus ni adalah satu perangkap yang paling besar untuk orang yang tak ada ilmu. Dia tengok kan iklan Facebook lalu sponsor dia punya iklan kan, dia tengok testimoni. Sedangkan testimoni ni berada pada evidence base yang paling bawah sekali. Alright, paling bawah sekali. Testimoni, opinion semua bawah sekali. Yang paling atas adalah meta analysis ataupun systematic review. So kita tengok research dulu. Sebab tu bila kita dalam orang tu stress, dia tak pandai manage the stress, so akhirnya dia akan pergi kepada pengambilan pil-pil. Jadi tak settle bab tu. Jadi sampai bila-bila nanti jadi perkara ni dia akan berulang-ulang. Jadi apa perkara yang dia kena ubah adalah lifestyle dia. Ilmu dia, kena upgrade ilmu dia. Masalah kita berkira date kan, duit kutu nak beli laptop sanggup main kutu. Tapi nak ambil coaching, dengar 100-300 mahal ni. Yes. Dia ada nilai di situ lah. Sebab apa dia mahal? Sebab coach tu sendiri pun bukan goyang kaki nak dapat menuntut satu ilmu tu bertahun. Dia sendiri ada kepakaran lah of course kan, coach tu kan. Ya, nak jaga kesihatan diri lagi, coach tu sendiri nak jaga kesihatan training lagi kan. Benda tu dia melibatkan kewangan sebenarnya. Sam kan, bila cakap pasal coach, pasal kena ada ilmu semua benda, dalam keadaan PKP sekarang, kita memang nampak lah ramai orang dah start buat workout, dah start jaga diet sebab takut kan makan kat rumah boleh makan macam-macam tak terkawal kan. So saya believe lah kita dikurung. Betul. Kita dikurung. Yes. Betul. Tapi saya percaya semua orang nak je try macam kalau lah dibimbing dan diberikan tips-tips yang dan advice yang sebaiknya, apa yang patutnya diorang boleh rujuk kat mana, mungkin diorang akan follow lah. Mungkin Sam boleh share kan dengan kita orang semua. Kalau lah kita orang ni nak cari coach-coach kan untuk dapat proper diet dan proper guidance, kat mana antara contoh-contoh yang kita orang boleh follow? Sam? Okay, kalau dekat apps lah. Kalau dekat app, saya tengok sekejap. Saya pun terlupa apa nama apps dia sebab tiba-tiba ada soalan ni kan. Aku follow Fitbit.
So follow feed tu lah cari feed Okay, nanti kat apps. bawah ni kita akan letakkan. Apa nama dia Yes, lagi sekali? feed feed Fit, apps. fit. So dekat situ memang dah ada jurulatih yang bertauliah. So boleh pilih yang mana handsome ke tak handsome ke apa, suka hati lah anda. Anda boleh pilih. Satu. Nombor dua, kalau anda rasa macam aku nak start dapat ilmu, okey. Apa yang paling famous diet sekarang adalah diet suku-suku separuh. Masuk saja grup suku separuh yang ada 500,000 followers tu. Saya pun dalam tu Wow. sekali. Facebook Pergi dekat bahagian pin post. Tengok, tak kisahlah nak cari coach ke, nak cari ilmu dahulu, yang penting kena buka jiwa tu dulu. Buka jiwa untuk belajar. Dalam badan ni, komposisi badan kita ni, dia ada 5 benda tau. Ada otot, ada organ, ada lemak, ada tulang, ada air. Okey, Betul. masalah BMI ni, dia hanya mengukur pada jumlah kelima-lima itu. BMI tu, dah berkaitan dengan berat yang tinggi kan, kita bagi-bagi darab macam tu. Jadi masalahnya ada orang yang memang badan dia fit, memang badan dia penuh dengan banyak otot berbanding lemak, tapi BMI fail lah. So ini pun satu faktor yang kita kena cater bersama jugalah. Benda kata indikator BMI tu bukan 100% accurate. Sebab tu dalam zaman sekarang kita kena ambil waist to hip ratio. Nak cakapnya ukur lilit pinggang dibandingkan dengan ukur lilit pangkal peha. So benda tu semua online. Sam dah bagi satu solution untuk anda. Sebab tu daripada awal saya nak kongsi ni supaya anda dapat sesuatu pada hari ini. Terutamanya kruku dan kawan-kawan melihat inilah. Menarik lah, waist to hip ratio tu maksudnya apa? Maksudnya macam nak tahu kadar normal kesihatan tu macam mana? Good. Kita akan pakai golden ratio. Contoh macam gini, kita kena pastikan pinggang kena lebih kecil daripada pangkal peha. Kalau perut lagi besar pada bawah, so itu problem lah dekat situ. Problem. Jadi dia buat pembahagian macam mana nak kira-kira, pakai calculator online pun ada sebenarnya benda tu lah. Bila Sam sebut pasal air, saya macam teringat dulu kan ada orang kata kita kena minum air tu based on berat badan kita. So let's say lah berat badan kita 75 kilos. So kita kena minum 3 liter sebab 1 liter tu sama dengan 25 kilos. Macam mana, apa komen Sam untuk benda tu? Jadi sebenarnya berdasarkan body weight ni dia tidak terlalu tepat sangat lah. Kalau kita nak ikut body weight, tiba-tiba orang tu ada masalah buah pinggang atau jantung yang tak boleh tampung air sebanyak tu. Adakah itu menarik. Taklah juga. Sebab orang ada masalah jantung yang tak boleh tampung banyak air, dia mana boleh kira. Contoh orang tu 100 kg, takkan ambil 4 liter. Sedangkan doktor tak saja banyak tu. So dia akan bebankan jantung dia balik. Tengok kondisi yang pertama. Yang kedua, air sebenarnya cukup 6 hingga 8 gelas saja. Cukup sekadar air kencing tu tak pekat sangat, dia sekadar bagi dia jernih balik. So bila ada ilmu macam ini, dia taklah stres sangat, kena follow that. Ada air tak boleh diet. Orang yang ada masalah buah pinggang, orang yang ada masalah jantung tak boleh ambil ikut berat badan, tak boleh, memang tak boleh. Sebab itulah Sam kata tadi kan, banyak kali dia cakap daripada awal, semua benda ni kena ada ilmu kan. Sebab kalau kita kadang-kadang kita rasa kita ni suka berlagak pandai kan, sebab semua benda kat hujung jari kan Sam, yang kita boleh search kan, rasa boleh dapat semua benda. Tapi dalam keadaan kita search tu pun kena ada ilmu nak search apa Sam kan. And that's why kita kena cari orang yang betul lah. Dan kalau korang nak tahu saja nak mempromote Sam punya follower kat Facebook ni dah 50,000 kalau saya tak silap. Mungkin korang boleh jadi salah seorang yang penambah follower yang seterusnya Sam. Dan saya tertanya-tanya lah Sam kan, kadang-kadang ada orang ni dia masuk dalam satu bidang kan, dan dia betul-betul macam terjun bidang tu mungkin sebab ada benda yang pernah meng-force dia ataupun something happen dalam hidup dia lah. As for Sam sendiri adakah pernah ada pengalaman terdiet dengan stres sehingga macam Sam nak fight untuk benda ni, untuk beritahu semua orang janganlah diet dengan stres? Okay, so peringkat pembelajaran semua orang akan melalui kebodohan. Semua orang bermula dengan kosong, zero. Sam mula dengan zero. Sampai sekarang pun Sam tak letakkan limit sebagai hero pun. Zero. Sebab bila kita letakkan zero ni, kita akan sentiasa belajar. So adakah Sam pernah diet stres-stres? Ya, pernah diet stres-stres dulu. Pada peringkat permulaan tahun 2014. Masa tu nak naik stage bodybuilder lah katakan masa tu. So kita follow diet yang cut, tak follow menu Malaysia. Alright, so semua nak follow menu putih. Sebab itu yang sos yang banyak kita jumpa pun masa peringkat awal dulu. Betul. Nak kena ada salmon, tak ada salmon lah, harga mahal lah. Aku rabat poket nak makan macam tu. Padahal kita ada ikan kembung yang memang dah cukup pun, dia punya omega 3 kan. Tapi kita mungkin tersalah ketika semua orang pernah. Saya sendiri pun pernah. Kita kena ingat perjalanan fitness ni, perjalanan nak kurus ke, tambah berat ke, maintain the berat tu sebenarnya seumur hidup.
Okay, apa ni, Right. dan yelah bila kita cakap pasal diet tanpa stres ni, of course lah ramai orang nak mulakan kan, sebab saya selalu dapat feedback lah daripada penonton-penonton Hacks kan. Dan kawan-kawan Yes, saya yes. banyak lah PM saya, bila dia tengok tajuk dengan hari tu dengan Anas Tahir, bila pasal skipping, diorang terus buat skipping, ada pasal ni diorang terus buat benda ni. Dan saya believe ada antara penonton Hacks yang terus nak buat, ambil take home message lah daripada Sam kan, nak buat diet tanpa stres, nak memulakan diet tanpa stres tu. So, yelah memanglah Sam sudah tengok grup-grup sekian kan, tapi mungkin ada benda yang tiga tips yang boleh terus kita orang semua ambil take home message untuk memulakan diet tanpa stres habis tengok Hacks ni. Jadi yang pertama, kebanyakan orang diet nak losing weight. Kebanyakannya nak losing weight. Suka tak suka, formula yang anda kena tahu adalah formula Mifflin. Anda catat sekarang, MIFFLI. Anda kena catat dalam buku. Selagi mana anda tak faham formula ni, selagi tu anda akan terawang-awangan, rasa syok sendiri buat diet. Anda kena tengok formula tu sendiri. Itu pertama, dan kita linkkan dengan maksud calorie deficit. Itu kena search deficit. Ini perkara paling basic. Perkara pertama. Yang kedua, kita tengok apa yang kita boleh buat. Semua orang ada phone. Babe. Semua ada phone. Jadi di phone ni kita akan download apps lah. Peringkat permulaan belajar tu biasa fail confirm. Nak susun atur jadual tu bukan senang. Kan? Tapi kita cuba at least ada guide dalam phone. Takkanlah semua phone nak kena ada Foodpanda, Grab sentiasa. Kenalah juga selit sikit My Fitness Pals ataupun Healthify Me. Itu kena ada. Nombor 3, kena ingat dalam proses losing weight, kita cuba bersenam ke arah 150 minit dan ke atas seminggu. Jumlah yang betul. Bila saya bagi data macam ini data yang rigid, yang orang kata yang itu memang the fact untuk losing weight. Kita tak boleh bersenam hari-hari sekadar 1 minit. Bunyi macam rajin hari-hari habis minit. Dapat minit. Betul. Yang ni kita pecahkan, di poin ketiga kita pecahkan lagi senaman. Boleh tak macam tu? Losing weight. Yang kedua adalah exercise selection, pemilihan senaman. Okey, saya bila cakap pasal Anas Tahir berkenaan dengan skipping, right? Skipping. So nak skipping ni sebenarnya dia atas risiko sendiri. Boleh skipping tak ada masalah dengan syarat ada expert yang boleh guide skipping. Sebab kalau tak pandai skipping, nanti otot betis akan sakit. Otot sendi lutut akan sakit. Sendi bahagian ankle, pergelangan kaki akan sakit. So bila sakit, masalahnya pula kita esok dah tak senam dah. Lusa dah tak senam dah. Tulat dah tak senam dah. Right, so yang exercise selection untuk orang kebanyakan yang mungkin badan besar yang nak start adalah low impact exercise. Low impact ni tiada lompatan. Alright, jogging mungkin boleh tapi depends. So dekat dan sekarang ni zaman online, duduk rumah. Masalahnya kan, tulis je dekat YouTube low impact, contoh tulis low impact cardio. So low impact semua orang boleh buat 30 minit, 20 minit. Peringkat permulaan ni tak payah nak bersenam, tak payah nak cari tabata, tak payah nak cari HIIT. Buat apa kita nak tekan jantung gila-gila sedangkan kita baru belajar nak fit. Memanglah kita dengar, boleh bakar sehingga 1000 kalori skipping. Boleh bakar HIIT dalam masa 2 minit, boleh bakar kalori sampai esok 24, 48 jam. Yes, tapi itu bukan fakta dia. Masalahnya kalau kita buat macam tu dan kita cedera, so kita tak berfungsi juga. Sebab fitness bukan jalan satu malam. Seumur hidup. Berterusan lah kan. Right? Betul. Dan kalau korang carilah mana-mana coach ataupun orang yang dalam bidang fitness ni ataupun dalam bidang diet semua ni, diorang akan cakap benda yang sama je. Dan dia bukan macam tadi lah daripada awal tadi Sam cakap kan, setiap orang tu tak perlu buat benda yang sama pun. Dia kena tengok orang you tu sendiri macam mana dan kena tengok banyak benda. Sebab untuk tengok banyak benda tu pun disebabkan kita tak tahu. So sebab tu lah kita kena merujuk orang. Dan macam Sam kata juga, berapa kali saya nak quote kan Sam cakap ni, jangan berkira sangat lah kan. Kalau banyak benda yang kita buat benda yang mungkin lebih tak berfaedah, mungkin anda kena berkira yang benda tu berbanding untuk menjaga kesihatan yang untuk bagi impak yang lebih panjang lah. Okay, so as insyaAllah penutup kan hujung-hujung Hacks ni, kalau korang nak lebih lama untuk bersession dengan Sam, korang bolehlah follow Sam dekat dia punya Facebook, insyaAllah Sam Abdul Rahman. Dekat situ dia sangat rajin lah untuk update macam-macam. Saya pun macam terhibur jugalah baca. Dan Sam ada YouTube ke Sam? Ada YouTube. Setakat ni yang tak ada hanya Twitter saja. TikTok lah. IG pun ada, saya perasan saya pun follow kan, insyaAllah kan.
So, Jadi TikTok, korang tahu je lah bila korang follow semua tu bukan untuk follow je, bukan untuk follow untuk baca-baca seronok je kan, tapi untuk follow untuk menjadikan diri kita lebih sihat lah insyaAllah. Dan saya suka untuk quote yang buat kali terakhir lah untuk apa yang Sam cakap tadi. Kita buat benda ni bukan untuk satu tempoh yang tertentu je, sebab saya mendapati kadang-kadang ada orang buat diet ni kan, program diet ni dia just target saya nak buat setahun je, lepas tu dia dah tak jaga. Tapi perkara tentang menjaga kesihatan ni kan, pemakanan yang baik, a healthy lifestyle, dia adalah satu perkara tentang sepanjang kehidupan kita kan Sam kan. Dan kenapa sebenarnya dia balik-balik kepada diri kita, kenapa sebenarnya kita nak jaga diri kita dengan sebaiknya. Kalau nak diislamisasikan, sebab semua benda ni hidup kita pun adalah amanah Tuhan lah kan. So kita kena jaga. Kalau bukan diri kita yang jaga diri kita, siapa yang akan jaga untuk kita. Dan of course lah dengan badan yang sihat, banyak benda kita buat lebih efektif dan macam-macam lah insyaAllah. Jadi korang pun tahu semua benda tu, saya tak perlulah nak cakap banyak-banyak Sam, insyaAllah. So macam biasa dekat hujung-hujung hacks, kita biasanya akan ada hashtag hacks diet bawa otak. Diet bawa otak. Okay. Terima kasih Sam, insyaAllah. So nanti bila-bila kita boleh jumpa lagi atau berjumpa lagi lah dalam mana-mana rancangan TV Ikram insyaAllah. Jadi ya, Sam jangan lupa subscribe ke semua channel TV Ikram. Kita ada banyak macam kalau Sam kata tak ada Twitter, kita ada Twitter, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada Spotify dan kita ada Telegram, dan ada YouTube channel. Ramai-ramaikan supaya lebih ramai yang mendapat manfaat yang sebaiknya daripada rancangan-rancangan TV Ikram insyaAllah. Jadi jumpa anda di Hacks episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Sam. Bersama membina masyarakat.